إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia Tuan Imam, satu je, seorang ni. Seterusnya, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang pada petang ini mengizinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang bermanfaat untuk kita jadikan bekalan nak kita bawa balik ke akhirat nanti. Mudah-mudahan kita selamat kerana kita sudah bersedia dalam dunia ni dengan segala-gala ibadat, segala-gala kebajikan, segala-gala ketaatan, dan dengan itu kita diharapkan akan selamat di akhirat nanti. Selamat kita daripada siksa kubur, selamat kita ketika dibangkit dari kubur, selamat kita ketika di padang mahsyar, selamat kita ketika dihisab, selamat kita ketika ditimbang, selamat kita ketika meniti siratal mustaqim, dan lepas daripada siri siratal mustaqim tu ke mana perginya? Ke syurga, ya, mudah-mudahan. Sungguh-sungguh ni pasal kita akan menempuhnya. Suka ke tak suka ke, percaya ke tak percaya ke, seronok ke tak seronok ke, kita akan menempuh perkara ni. Jadi soalnya apa persediaan kita nak menghadapi benda-benda yang mesti datang. Ya, kalau tak percaya pun dia datang juga. Jadi apa persediaan kita? Dengan itu mudah-mudahan kita sungguh-sungguh. Apa persediaan kita? Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Mana yang dilarang tinggalkan, jangan buat. Yang disuruh jangan tinggalkan. Mesti buat semua, ya. Jadi dengan itu barulah kita selamat di dunia dan di akhirat. Dapatlah kita berjaya. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Mana kita selalu doa, dia tak selalu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lagi? Wa fil akhirati hasanah. Lagi? Wa qina azaban nar, ya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan dalam kehidupan di akhirat, dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Tak ada siapa lalu noho api neraka, ya. Siapa pun tak lalu, besi pun habis hangus, ini akan pula kita, ya. Tak ada siapa yang boleh menanggung api neraka. Jadi jangan cari-cari api neraka.
Ada orang yang nak neraka tu. Ada tak? Lantak lah. Tak ada aku sampai masuk neraka. Jangan orang itu ya. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masih membaca ayat-ayat Quran yang ada sangkut dengan perkara akhirat. Ayat-ayat Allah tu banyak yang bersangkut dengan akhirat. Untuk petang ni kita baca satu surah namanya surah Ar-Rahman. Siapa ada kitab buka muka surat 417. Betul? Ya. 417. Suratul Rahman. Inilah dia surah yang dibaca oleh Allah Ta'ala ketika Allah memerintahkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul untuk membaca surah-surah daripada kitab-kitab mereka. Mula disuruh Nabi Musa membaca kitab Taurat. Nabi Musa pun baca. Kemudian disuruh pula Nabi Isa membaca kitab yang diturun kepadanya. Apa nama kitabnya? Injil. Nabi Isa membaca. Lepas itu disuruh pula Nabi Daud membaca kitab dia. Yang dipanggil apa? Zabur. Nabi Daud membaca. Kita pun punya dah seronok kerana Nabi Daud itu suaranya sedap benar. Lepas itu disuruh pula Nabi kita, namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca kitab. Apa kitab yang diturun kepada Nabi Muhammad? Al-Quranul Karim, ya. Iaitu baginda pun baca. Dia baca surah Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Dia baca surah itu. Surah Al-An'am. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, suara Nabi Muhammad adalah 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Dengar ke cakap saya ni? Nabi Muhammad tu suaranya berapa kali ganda? 70 kali ganda lebih sedap daripada suara Nabi Daud. Nabi Daud sedap tak suaranya? Oh, dalam sejarah Nabi Daud dia suara yang paling sedap. Bila dia baca Zabur tu, burung-burung tengah terbang apa? Berhenti. Bukan hinggap tau, berhenti. Tengah terbang tu berhenti, dia break. Kerana nak dengar Nabi Daud membaca Zabur. Tapi rupa-rupanya suara Nabi Muhammad lebih merdu dari suara Nabi Daud. Berapa kali ganda? 70 kali ganda. Seronok lah. Tambah seronok dah. Bertambah seronok lah. Mula-mula Nabi Musa seronok dah. Nabi Isa lagi seronok. Nabi Daud, itu seronok mana-mana lah. Rupanya bila sampai giliran Nabi Muhammad, lagi seronok, lagi sedap. Lepas itu Allah sendiri membaca. Ini baca surah Ar-Rahman, ya. Cuma kena jaga akidah. Allah membaca bukan berhuruf, bukan bersuara. Mana bunyinya? Entah. Saya minta tak nak ngabarkan. Kerana Allah tu bukan ada berhuruf, bukan ada bersuara. Tapi dia baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa qimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakiyatun wan nahlu zatul akmam, wal habbu dzul 'asyi war rayhan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali? 31 kali. Ayat ni. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa katanya? Yang mana satu nikmat Allah yang nak kamu dustakan? Nikmat Allah tu banyak benar. Tak terkira. Tapi yang mana satu kita nak dustakan? Itu surah Ar-Rahman, ya. Bila Allah baca tu, lagilah kita seronok. Macam mana seronoknya entah, ya. Nak tahu? Nak tahu? Masuk syurga dulu. Ini untuk orang ahli syurga aja. Orang ahli neraka tak dapat dengar. Orang ahli syurga dapat. Termasuk tak kita? Sekali lagi, termasuk ke tak kita? Termasuklah, yakinlah, ya. Termasuk kita ni. Saya, Nizam, lagi apa? Tina, lagi? Tahu lagi? Ya? Yam, lagi? Zaini, lagi? Zainal. Kalau ada sekarang lah, ya. Noah. Noah dah 2 bulan tak ada ke mana?
Ada rumah ya? Ya. Siapa? Zamri. Ini Ramli. Ramli tu bila ya? Ramli. Nak kata nak masuk syurga? Aku tak ada pula. Kau tak ada? Ada ya? Ada ya. Jadi kalau nak tengok Tuhan, kena masuk syurga dulu ya. Ini surah dibaca oleh Allah Taala. Macam mana entah? Jangan tanya macam mana suara, kerana Allah tu bukan ada suara, bukan ada huruf ya. Macam mana bacanya? Tunggu esok insya-Allah kita akan dapat mendengar bacaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca selang ya. Ada lagi lepas tu tau. Lepas dia baca tu, dia tanya kita. Dia tanya saya, dia tanya tuan-tuan, dia tanya perempuan. Mahukah kamu aku bukakan hijab supaya kamu dapat melihat wajah aku? Siapa tak nak angkat tangan? Saya nak angkat gambar. Mana orang tak nak? Lalu Allah buka tabiuk, buka hijab, buka dinding, buka penghadang. Dan dapatlah kita melihat wajah Allah dengan apa ni? Dengan mata kita sendiri. Sekarang ni kita hanya nampak Allah dengan mata hati. Boleh bayangkan Allah tu begini. Allah Maha Kuasa, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Boleh betul je. Nak tengok betul-betul tak dapat. Carilah di Banio ni, mana-mana yang tak jumpa. Di Tapah ada jumpa? Tak ada. Di Kuala Lumpur ada jumpa? Tak jumpa. Di England ada jumpa? Tak jumpa. Nak jumpa Allah hanya di syurga. Di dunia ni Nabi Musa nak tengok Tuhan. Apa kata Tuhan? Lantaroni. Kamu tak akan dapat melihat aku. No way you can see me, kata Allah. Unzur ila jabal. Kamu tengok kepada gunung tu. Gunung boleh tengok. Aku tak boleh tengok. Dia pun tengok gunung tu. Hancur gunung tu. Hancur gunung tu. Dia pula pensan. Tengok gunung tu hancur, Nabi Musa pun pensan. Itu Nabi Musa nak tengok Allah. Tak boleh. Siapa boleh tengok Allah kan? Tak boleh ya. Alright, kita baca sebentar. Surah yang paling istimewa. Istimewa tu hebat betul ya? Special. Terdiri dari 78 ayat yang pendek-pendek. 78 ayat pendek belaka. Ar-Rahman satu ayat. Ya. Allamal Quran satu ayat, ya. Bagi apa? Khalaqal insan satu ayat lain. Allamahul bayan satu ayat lain. Wasyamsu wal qamaru bihusban satu ayat lain, ya. Asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Semua pendek-pendek aja. Ini ada panjang sikit. Tapi tak ada panjang benar. Wasamaa rafa'a wa wada'al mizan. Pendek juga. Dan sampai dia 70 berapa ayat? 78 ayat. Pendek-pendek. Tetapi 31 ayat sama bunyinya, sama hurufnya, sama kalimahnya. Tak ada beza. Apa dia ayatnya? Sudah lupa. Apa ayatnya? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ikut. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 1 2 3. Ya Allah. Ada kau orang pun. Sekali lagi. Panjanglah dia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 1 2 3. Panjanglah tu. Fa bi ayyi ala. 1 2 3. Rabbikuma tukadziban. Ini nak ngaji Quran agaknya. Nak belajar alif bata balik kot. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. La tu panjang. Fa bi ayyi ala. Pada dalam alif jumpa dengan hamzah ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali. Diulang ya. Iaitu rahmat Tuhanmu yang manakah?
rahmat Tuhanmu yang manakah yang kamu hendak dustakan? Allah bagi rahmat untuk orang masuk ke dalam syurga. Ya, kalau Allah bagi rahmat, mana layaklah dia masuk ke dalam syurga. Syarat dapat rahmat. Balik orang jangan apa? Jangan nyengit je balik orang. Dah lepas ngaji ni, aku dah ngaji dengan Ustaz Ibrahim, aku kalau mati esok mana syurganya agaknya. Syurga Firdaus ke, Jannatul Naim ke, Jannatul Ma'wa ke, Darussalam ke, jangan perasan. Jangan perasan. Ya? Perasan tahu? Tahu perasan? Perasan, dia rasa ahli syurga. Dah ngaji, dah semayang, dah tutup aurat. Dah sedekah. Dia rasa dia menjadi ahli syurga. Kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah bagi rahmat. Ada rahmat baru layak masuk syurga. Tak ada rahmat, tak dapat. Ya. Jadi kita hendakkan rahmat Allah Ta'ala. Jangan perasan. Perasan tu apa? SS. Apa? Syok sendiri. Jadi kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah bagi rahmat. Katanya apa? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Rahmat Tuhanmu yang manakah yang kamu hendak dustakan, yang kamu nak engkar, yang kamu nak buat tak percaya rahmat mana? Kalau tak ada rahmat masuk syurga tak boleh. Ya. Kalimat yang berulang-ulang sampai 31 kali itu ditujukan kepada jin dan manusia. Bukan kita aja, jin pun. Kerana jin ada tak menjadi ahli syurga? Ada tak jin menjadi ahli syurga? Ada. Ada tak jin menjadi ahli neraka? Ada. Siapa jin jadi ahli neraka? Mana jin yang menjadi ahli neraka? Syaitan jadi ahli neraka lah. Syaitan tu golongan apa? Manusia ke jin? Malaikat kan? Bukan, dia jin kerana dia Allah jadikan daripada api. Itu jin tu. Tapi ada tak jin yang Islam, yang rajin beribadah, yang bertakwa ada tak? Ada ya. Jin macam manusia juga. Ada yang menjadi ahli syurga, ada juga yang menjadi ahli neraka. Manusia pun itulah. Mana yang kafir menjadi ahli neraka. Mana yang beriman dan beramal soleh, dia menjadi ahli syurga. Malaikat pun begitu juga. Malaikat tak ada masuk neraka. Jin, malaikat dia tak ada masuk neraka kerana malaikat ni dia tak reti nak derhaka kepada Allah Taala. Dia makhluk yang suci. Allah jadikan daripada cahaya. Dia menjadi ahli syurga. Ya. Kerja dia mentadbir alam, membantu manusia. Itu malaikat. Tak reti nak derhaka kepada Allah. Allah khabar. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka ni tak reti nak derhaka kepada Allah tentang apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Ada yang jaga neraka tu, apa yang Allah suruh dia buatnya lah. Malaikat ada tak menjaga neraka? Ada. Apa Allah suruh dia buatnya? Allah suruh balon, apa buatnya? Balonnya. Allah suruh pelupuh, apa buatnya? Pelupuh lah. Allah suruh bedai, apa buatnya? Gosok-gosok je kan? Bedai betul-betul lah. Macam itulah. Apa nama? Malaikat-malaikat ya. Jadi malaikat dalam neraka tu garang-garang, kasar-kasar, ganas-ganas. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum. Di atasnya neraka tu, di dalamnya ada terdapat malaikat-malaikat yang garang-garang, yang kasar-kasar, yang ganas-ganas. Mereka tak reti nak derhaka kepada Allah Taala. Apa yang Allah suruh semua dibuat. Itu malaikat ya. Dia kerjanya sentiasa berzikir aja. Itu sebab bila Allah nak jadikan Adam, Allah khabar pada malaikat. Apa kata Allah? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surah Baqarah ya. Ingat ketika aku bagi tahu para malaikat aku nak menjadikan khalifah di atas muka bumi ni. Aku nak jadikan manusia di atas muka bumi ni. Khalifah tu manusia lah. Malaikat heran. Bukan bantah dah. Malaikat mana kata nak bantah dah. Dia heran je. Kata mereka apa? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat nanya Tuhan, mengapa kamu nak jadikan satu kejadian, satu makhluk di atas muka bumi ni yang kerjanya selalu melakukan kerosakan aja?
dan selalu menumpahkan darah di atas muka bumi ini. Sedangkan kami para malaikat apa kodenya? Sentiasa bertasbih kepada kamu. Sentiasa mengucap subhanallah, 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 ya. Dan mentakdiskan kamu, mensucikan kamu. Subuhun qudusun rabbuna warul malaikatur ruh, ya. Itu malaikat. Tak ada kerja lain. Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku tahulah apa yang aku nak buat. Kamu tak tahu, ya. Okay. Lalu Allah jadikan Adam. Ya. Ini cerita di mana ni? Di syurga. Kita ni sepatutnya dalam syurga ni tahu. Kerana kita ni cucu Adam belaka. Tok kita Adam. Dia duduk syurga. Patutnya kita sekarang di mana? Dalam syurga lah. Atas sekarang ni. Kenapa tak ada di syurga? Kerana Nabi Adam kenapa? Dikeluarkan daripada syurga. Pasal apa? Pasal makan buah yang dilarang. Allah bagi warning dah awal. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu berdua hampir dekat dengan pokok ini. Nanti kamu berdua akan jadi golongan orang-orang yang rugi. Tapi bukan saja dekat, dimakannya buah yang dilarang, kan? Bila makan, dikeluarkan daripada syurga. Dihantar ke mana? Dihantar ke dunia, ya. Nabi Adam dihantar ke Pulau Serendip. Pulau Serendip tu Silon. Sekarang ni namanya apa? Silon. Dah minta ada ngaji ilmu alam ke? Silon sekarang namanya apa? Sri Lanka. Silon tu Sri Lanka. Nama-namanya Silon. Ya, Hawa dihantar ke mana? Dihantar ke Padang Arafah. Di Padang Arafah. Memang pisah lah. Lepas tu bercari-cari lah. Adam cari Hawa, Hawa cari Adam. Abang Adam bertahu kan? Adam mencari Hawa. Hawa, mana kamu Hawa? Mana kamu Hawa? Cari di mana tak jumpa. Apa dia? Dah lama lepas tu cari entah berapa ratus tahun baru jumpa. Beratus-ratus tahun carinya Hawa, mana kamu Hawa? Mana kamu Hawa? Cari di Bani tak jumpa, cari Ayu Kuning tak jumpa. Cari di Kampor tak jumpa, cari di Luar Katak tak jumpa. Ya, cari-cari akhirnya jumpalah di Padang Arafah. Pada hari berapa bulan? 10 hari bulan Muharram. 10 hari bulan Muharram. Hari apa tu? Hari Ashura, ya. Itu jumpanya. Banyak peristiwa berlaku pada 10 hari Muharram tu. Itu gitulah. Nak cerita itu, ya. Sebab itu kita sekarang berada di dunia. Kalau tidak kita di syurga. Kalau syurga ada semayang ke? Tak ada. Ada puasa ke? Tak ada. Apa buat di syurga? Enjoy all the time. Ya. Seronok aja. Makan, minum apa sajalah. Nak buat semua boleh. Itu dia. Itu yang ditanya malaikat tu. Tapi Allah datangkan esok, jangan buat di akhirat esok kita pergi jumpa Nabi Adam. Kenapa kau makan buah khuldi ya? Sebab itulah ke dunia. Jangan, ya. Itu kejadian itu Allah ceritakan supaya kita tahu mengapa kita sekarang berada di dunia. Benda itu memang Allah dah tetapkan. Awak ingatkan masuk ke dunia ni untuk jumpa berpisah. Berpisah dulu. Cari. Ya, suami isteri, carilah. Suami sayang ke isteri, isteri sayang ke suami. Carilah. Alright. Kalimat yang berulang-ulang sampai 31 kali itu ditunjukkan kepada jin dan manusia. Ditujukan kepada jin dan manusia. Tengoklah minum sikit boleh? Ada, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Seperdua paruh, ya, dari surah ini, iaitu ayat 1 sampai 36 menyebut nikmat demi nikmat, macam-macam nikmatnya, ya. Quran nikmat, ya, Al-Quran, 'allamal Quran, ilmu tu pun nikmat.
Ha. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Ha, dia jadikannya manusia tu nikmat. Ha, kemudian apa? Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Matahari nikmat tak? Matahari nikmat ke tak? Bulan nikmat tak? Ha, cerita tentang nikmat sampai ayat 36. Daripada ayat 1 sampai ayat 36 cerita tentang nikmat yang Allah bagi kepada makhluk ya. Lepas tu bila sampai 37 baru cerita tentang di akhirat nikmat-nikmat akhirat. Iaitu ayat 1 sampai 36 menyebut nikmat demi nikmat besar yang diperlihatkan Allah di dunia sekarang ini. Sedang seperdua yang lain, separuh yang lain, iaitu ayat 37 sampai 78. 37 sampai 78 berapa? 35 ayat ya. Iaitu menyebutkan nikmat demi nikmat besar yang akan diberikan di alam akhirat, iaitu syurga. Atau syurga. Di antara masing-masing nikmat besar yang disebut itu, di antara masing-masing nikmat besar yang disebut itu, Tuhan bertanya kepada jin dan manusia. Bila sebut nikmat ini tanya, mana nikmat, mana rahmat yang kamu dustakan? Mana yang kamu tak kaya? Yang mana yang kamu nak ingkarkan ya? Tu Allah cabar manusia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya. Tuhan bertanya kepada jin dan manusia, mana yang kamu nak ingkarkan? Mana yang kamu dustakan? Rahmat Tuhanmu yang manakah yang hendak kamu dustakan? Ya, pertanyaan besar ini diulangi sampai 31 kali. Maknanya penting benar. Nikmat-nikmat syurga tu penting tak? Kalau tak dapat nikmat, tak ada guna masuk syurga pun ya. Penting benar. 31 kali diulang-ulang tu. Sekalipun diulang-ulang sampai 100 kali atau lebih, kita tidak akan bosan. Sampai bosan bacanya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bosan ke dengarnya? Bacanya tak ada juga bosan ya. Seronok je bacanya. Berapa ratus kali pun kita akan semakin tertarik kepadanya, sebab pertanyaan besar yang menggerakkan perasaan dan kesedaran, menggerakkan pengertian dan akal fikiran kita. Kita boleh fikir tengok nikmat syurga ya. Macam-macam ada. Nanti kita akan baca insya-Allah ya. Macam-macam ada. Makan minum ada. Lagi apa? Tak ada ditanya lagi tentang dosa, tak ada kena seksa, tak ada takut, tak ada bimbang, tak ada penat, tak ada jemu, tak ada serik. Seronok aja, tak ada duka cita. Itu syurga ya. Tapi nak dapat tu kena beramal ya. Kena buat yang disuruh, tinggalkan yang dilarang, baru dapat. Ya. Macam-macam nikmatnya, nanti kita akan baca satu-satu ni insya-Allah ya. Bukan kejap ni dah. Sebab pertanyaan besar yang menggerakkan perasaan dan kesedaran, menggerakkan pengertian dan akal fikiran kita. Akal tu boleh fungsi. Macam mana nikmatnya? Nikmat bidadari, nikmat makanan, nikmat matahari, nikmat hiburan, semua ada ya? Dan sebagainya. Ayat 1 sampai 36 Allah menerangkan rahmatnya. Itu rahmat Allah 1-36. Ya, Allah datangkan rahmat untuk manusia di dunia ni. Mengajarkan Al-Quran. Quran tu, kalau siapa boleh baca Quran, bagus tak? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Quran tu kena belajar. Bacanya nak belajar. Mula-mula belajar membacanya. Jangan salah baca. Kedua, nak belajar maknanya. Ketiga, udah pandai baca, udah tahu makna, kena amalkan. Mana yang Allah suruh buat, mana yang Allah larang tinggalkan. Udah amalkan, ajarkan kepada orang lain, dikembang kepada orang lain. Kerana orang yang baik, sebaik-baik manusia, kata Nabi, khairukum man 'allamal Quran, man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain. Belajar. Mana puan-puan, tuan-tuan yang pandai baca Quran tu, ajar orang lain ajar macam mana baca. Baca kena betul. Kerana Quran tak ada hukum tak? Ada hukum tak? Ada. Cakap lain tak ada hukum. Cakap Melayu ada hukum. Ada ke ikhfa' cakap Melayu. Ada ke idgham cakap Melayu. Ada ke qalaq-qalaq cakap Melayu. Tak ada, lantaklah. Bani pun boleh, banio pun boleh. Lagi apa? Banur pun boleh.
Kita cakap Melayu tak berdosa. Tapi Quran tak boleh. Kena ikut apa namanya, ejaan yang sebenarnya, tajuk yang sebenar. Ada panjang, ada pendek, ada qalqalah dan sebagainya. Ada ikhfa, ada idgham, ada izhar. Kena baca betul-betul. Ya. Cakap Melayu tak apa. Marhaban tak apa. Berjanji tak apa. Robani lagi tak apa. Ya. Tak ikut tajwid pun tak apa. Tapi Quran mesti ikut tajwidnya sebenarnya. Mengajarkan Al-Quran lagi apa? Itu nikmat itu. Menciptakan manusia. Manusia dicipta. Ada lelaki, ada perempuan. Macam-macam. Diciptanya berpasang-pasang. Ada lelaki, ada perempuan. Ada kaya, ada miskin. Ada sihat, ada sakit. Boleh? Ada pandai, ada bodoh. Diciptakan Tuhan tu berpasang-pasang, ya, Tuhan manusia tu. Kalau semua kaya aja, macam? Kalau semua kaya, macam? Siapa nak mengangkat sampah kita? Siapa nak manjat nyor kita? Jadi itu ada yang kaya, ada yang miskin. Yang miskin buat kerja-kerja yang berat-berat tu. Pergi nangkap ikan. Pergi apa? Beli kelapa sawit. Ya tak? Pergi apa? Pergi menjaga tanam sayur. Orang kaya duduk aja lah. Siapa nak tanam macam nak makan sayur? Macam mana nak makan padi? Nak makan beras? Macam mana nak masak nasi? Jadi itu dijadinya ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang sihat, ada yang sakit. Kalau tak ada orang sakit, apa macam Job? Macam? Doktor tak ada kerja lah. Dia semua sihat je. Ini ngapa doktor banyak kerja? Kerana ada yang sakit, ya. Sebab ada doktor kerja, kalau tak ada kerja lah dia. Apa nak diubat? Semua orang sihat saja. Orang lemah jantung tak ada, darah tinggi tak ada, kencing manis tak ada, macam? Semua sihat belaka. Ada orang Menganggur aja lah kerja, doktor menganggur. Dah susah, ya. Mana tak ada orang sakit. Ubat tak laku. Tak ada orang buat ubat pun, ya. Ini ubat laku tak? Kenapa? Kerana ramai orang sakit, ya. Ramai orang sakit. Ada juga orang yang sihat. Jadi begitu juga ada yang pandai, ada yang bodoh. Kalau semua pandai belaka, macam? Semua pandai belaka, macam? Ustaz tak ada kerja lah, duduk rumah je ngajar untuk beri. Apa nak ajar? Pandai belaka? Cikgu tak ada kerja lah. Profesor tak ada kerja lah. Itu Allah jadikan berpasang-pasangan, ya. Dan sebagainya. Macam-macam. Itu dunia ni. Di syurga esok, semua pandai je. Semua sihat je. Ada doktor tak ada syurga esok? Di syurga ada doktor tak? Doktor ada masuk syurga, tapi dia ada peranan dalam syurga. Tak ada. Ada ngubat orang tak? Tak ada, ya. Semua sihat aja. Ada kencing manis ke di syurga esok? Ramli? Ada kencing manis tak? Tak ada, ya. Ada darah tinggi tak? Tak ada. Lagi apa? Ada lemah jantung tak? Dalam dunia ada orang lemah jantung. Dalam dunia ada orang lemah jantung. Siapa? Terpaksa pergi bedah di IJN. 3 bulan tak ngajuk. Pasal kena pembedahan jantung, ya. Pasal apa? Tapi di syurga tak ada lemah jantung, sihat walafiat, ya. Ada yang buruk di syurga, ada tak yang buruk? Tak ada, ya. Semua cantik-cantik belaka. Muda-muda cantik-cantik belaka. Bidadari lebih cantik dari bidadari tau. Ini wanita-wanita dan lagi cantik daripada bidadari. Bidadari itu cantik. Dalam dunia ni dia tak cantik. Dalam dunia ni mana cantik? Wanita dunia ni ke atau bidadari syurga? Bidadari syurga cantik. Tapi di akhirat besok, manusia yang menjadi ahli syurga tu lebih cantik daripada bidadari tau. Lebih cantik. Dalam dunia ni bidadari cantik juga, kamar ada makanan, cantik dari mana, ya. Tapi cantik macam mana pun katakanlah Ratu Bane. Miss Bane, tahu ada Miss Bane? Ratu Bane. Cantik tu, ya. Semua orang tengok, teringin. Tapi macam mana
Macam mana cantik pun, bangkit dari tidur, gisai mata ada apa? Tai semuanya. Ada tarik mata. Cantik benar ke tarik mata tu? Ha? Korek hidung ada apa? Tarik hidung. Berapa duit laku tarik hidung? Korek telinga ada apa? Tenang. Korek telinga ada apa? Tarik telinga. Berapa duit sekilo laku tarik telinga? Ha ya. Nyerongin nampak apa? Tarik gigi. Kuning macam-macam ya. Elok ke? Ha, itu dalam dunia ni ya. Ha, tapi di akhirat besok semua suci aja. Ya. Ha, azwajum mutahharatun. Artinya pasangan-pasangan yang suci belaka. Ha, ya. Wanita-wanita tak pernah ada haid, tak pernah datang kotor. Suci aja sentiasa, tahu? Kekal mereka selama-lamanya. Kerja pun tak ada. Dia ada masak ke wanita-wanita di syurga esok? Ni wanita syurga ni esok. Ada masak ke? Tak ada masak. Apa nak masak? Teringin je dah datang benda yang dah masak. Lintah di hati dah datang. Ordinary memang lah. Jenuh mikir. Masak apa? Gula tempoyak ke? Gula tocu ke? Gula ini ke? Ha. Tambah saja sekarang ni. Bila tengah hari dah nak makan apa? Masak dah hidup. Gini masaknya. Ha, ya. Macam mana masaknya? Main menunjuk aja. Atas kedai tu kadang-kadang dia jual yang tu je. Bukan pilihan. Ha, itulah makannya. Ya. Ha, itu di dunia. So di syurga, terlintas nak makan tom yam, dah datang tom yam. Terlintas nak makan gula tempoyak, dah datang gula tempoyak. Ha, terlintas nak makan panggang, dah datang panggang. Ha, itu syurga. Ya. Ha, alright. Ha, ini dia lintasan di syurga. Ya. Ha, dari ayat 1 dengan 36 tadi cerita menerangkan rahmatnya, mengajarkan Al-Quran, ya, menciptakan manusia, jadikan manusia, mengajarkan manusia berkata-kata. Sekarang ni kita boleh berkata-kata, ada bahasa. Ada yang pandai cakap kampung, ada yang pandai cakap Rawa, ada yang pandai cakap Banjar, ada yang pandai cakap Jawa, ada yang pandai cakap Minangkabau. Ya tak? Ya ke dah. Itu manusia ya. Berbagai-bagai bahasa. Ada yang pandai cakap Mendeling. Nah, ada yang pandai cakap Cina. Cina tu macam-macam bahasa. Ada Kungfu, ada Hailam, ada Hainan dan sebagainya. Macam-macam. Tamil, banyak itu bahasa India. Tamil ada, Malabari ada, lagi apa? Telugu ada, Hindi ada, Arab, macam-macam bahasa juga. Slang macam-macam ya. Itu bahasa-bahasa. Mengatur jalan matahari. Tengok matahari. Elok aja matahari tu. Tengok matahari ada tu. Jaraknya dengan kita ngam-ngam aja. Kalau tampaknya dia dekat matahari tu, dekat dengan kita macam. Ha? Habis menggelegak semualah benda-benda yang cair dalam dunia ni, habis menggelegak belaka. Lombok itu melegak. Lagi apa? Sungai menggelegak. Lagi apa? Laut menggelegak. Parit menggelegak. Dalam badan kita ada tak benda cair? Apa dia? Apa benda cair? Air kencing, darah lagi. Air liur. Sudah menggelegak. Sudah air kencing dalam badan kita menggelegak. Apa macam Nizam? Tumpuk lah. Itu dia eduk je jarak tu. Kalau dia jauhnya? Kalau dia jauhnya matahari tu macam? Apa jadi? Biasa? Jauh matahari tu. Macam mana? Apa jadinya? Selesa? Ya Allah. Selesa? Dah jauh benar. Ya? Apa jadi? Bukan gelap. Gelap tak ada. Terang ni kata apa? Sejuk. Ya. Kalau dah jauh sejuk dah. Sejuk tak sampai cahaya tu ya. Sejuk. Macam? Bila sejuk macam? Sejuk macam? Beku lah semua. Laut beku, sungai beku, parit beku, tasik beku. Dalam badan kita ni ada yang benda cair? Apa yang beku? Air kencing beku, darah beku, air liur beku. Habis beku belakang macam? Macam Nizam. Tumpur juga ya. Jadi elok. Siapa yang menetap jarak matahari dengan bumi tu? Siapa yang menetapkannya? Allah Ta'ala. Hebat tak? Hebat ke tak hebat Allah Ta'ala? Terasa ke tak kebesaran Allah Ta'ala? Itu cerita tu ya. Ini kena faham ni tau. Bukan belajar sains tu, belajar itu je. Kena faham kejadian tu Allah yang menjadikannya ya. Kemudian apa?
menerangkan rahmatnya, mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia, mengajar manusia berkata-kata bahasa, mengatur jalan matahari dan bulan, bintang dan pohon. Pokok macam-macam jenis ada pokok ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang macam-macam lah. Macam-macam jenis. Berapa jenis pokok dalam dunia ni? Berjuta-juta jenis pokok ya. Di England lain pokoknya, di Turki lain pokoknya, di Amerika lain pokoknya, di India lain pokoknya, di Arab lain pokoknya, di Malaysia pun di Banai lain pokoknya, di Kedah lain pokoknya, di Perlis lain pokoknya, di Johor lain pokoknya, macam-macam pokoknya. Kemudian meninggikan langit. Langit tengok tinggi ke rendah? Tinggi. Ada tiang ke? Tiang apa tak roboh? Kerana Allah Allah tahan dia daripada roboh. Sampai bila? Bila hari kiamat esok baru dirobohkan planet-planet tu ya. Kerana elok je tanpa tiang. Itu planet. Meninggikan langit, planet-planet dan bintang-bintang, dan mengadakan keseimbangan antara semua di langit dan bumi. Seimbang, sama aja. Ya. Elok aja antara langit dan bumi. Membentangkan bumi untuk manusia. Apa saja yang kita dapat itu siapa menjadikannya? Allah Ta'ala. Allah jadi untuk siapa? Untuk siapa? Untuk manusia. Apa saja yang di alam ini semua Allah jadikan untuk manusia. Matahari untuk siapa? Untuk manusia. Bulan untuk siapa? Untuk manusia. Laut untuk siapa? Untuk manusia. Ikan untuk siapa? Untuk manusia. Emas untuk siapa? Emas untuk siapa? Untuk manusia lah. Ada pun harimau makan emas? Ada pun gajah makan emas? Manusia je nak makan emas ni. Petrol untuk siapa? Petrol untuk siapa? Untuk manusia. Keren tak petrol ke? Buat apanya? Sebab Allah sebut apa? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, kata Allah. Dia yang menjadikan apa saja di atas muka bumi ini untuk kamu. Untuk kamu siapa? Untuk manusia. Emas untuk manusia, sayur-sayuran untuk manusia. Dan juga untuk binatang. Binatang pun untuk manusia juga. Lagi apa? Arang batu untuk manusia, petrol untuk manusia, berlian untuk manusia. Segala-galanya untuk manusia belaka. Malahan babi itu untuk manusia juga ya tak? Ada tak manusia makan babi? Ada. Untuk orang tak makan babi? Untung tak? Untung. Okey ke tak makan babi? Untung bila kita tak makan babi, kerana babi itu hukumnya haram, ya, kita tak makan babi, dapat apa? Dapat pahala. Untung tak dapat pahala? Siapa tak dapat pahala kata? Babi itu boleh dapat pahala kita kerana kita tak makan babi. Arak dapat pahala tak? Kenapa dapat pahala? Kerana kita tak minum arak ya. Bukan semayang je dapat pahala. Tak minum arak dapat pahala, tak makan babi dapat pahala, tak makan anjing dapat pahala, tak makan benda haram biawak tu dapat pahala. Semua untuk kita. Emas tu. Emas tu untuk orang lelaki tak? Untuk orang lelaki ke untuk orang perempuan? Memang untuk orang perempuan. Tapi orang lelaki ada untung tak dengan emas? Ada untung bagi orang lelaki dengan emas? Apa untungnya? Bila dia tak pakai emas, dapat pahala. Sekarang saya tak ada pakai emas, dapat pahala tak? Dapat pahala lah. Kerana tak ada pakai emas. Ya. Orang perempuan pakai emas, dah jadi cantik. Ada kecantikan, untung tu. Dunia pun untung, akhirat pun untung ya. Dan sebagainya. Ya. Itu dia ya. Faham tu dia cakap saya ni. Ya. Membentangkan bumi untuk manusia, binatang. Bumi itu untuk binatang juga ya. Rumput-rumput untuk binatang. Kobra tu makan apa? Makan rumput. Tapi ada tak guna untuk manusia kobra tu? Tak ada guna. Bila dia makan rumput, gemuklah dia. Bila aku gemuk, dekat raya haji esok, boleh dia korban. Ya. Bila ada korban dapat apa? Dapat pahala. Siapa rajin korban, esok di akhirat ada apa? Ada kenderaan dia daripada kubur sampai ke padang mahsyar.
Kalau dia unta, untalah kenderaannya. Ada tokar. Kalau kobra lah kenderaannya. Kalau lembu lah kenderaannya. Kalau kebas lah kenderaannya. Kalau kambing lah kenderaannya. Ndak kita ndak kenderaan masuk. Jangan bayangkan kobra dunia ni. Memang itu tengok kobra. Saya turun banyak kobra tu. Saya sampai siu naiknya pun. Kenapa banyak? Berlumpur aja. Siapa lalu naiknya kau tu? Tapi di akhirat secanggih punya kobra tu. Lebih canggih daripada kuda Lone Ranger kita tahu. Canggih. Itu dia hebatnya di akhirat tu. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, dalam dunia ni jangan kedekut, jangan bakhil, jangan tangkap jerit. Bila ada masa, ada peluang, korbanlah. Berkorban. Itu kalau ada kuasa, tak ada kuasa lain. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh. Seekor lembu boleh kongsi 7 orang. Kalau tak boleh, ada mazhabnya boleh korban ayam ada. Ada mazhabnya tapi kita tak ada, mazhab kita tak ada ya. Tak ada korban tak ngapa, sedekah boleh tak? Boleh tak? Paling kurangnya ada 2 kupang letak dalam tabung tu, sedekah namanya. Dapat pahala tak? Dapat kan? Itu dia ya. Dan buah-buahan di antaranya kurma. Tengok kurma. Sekarang ni kurma berapa di kilo? Saya baru lagi beli kurma. RM80 sekilo. Ajwa, kurma Nabi tau. Namanya ajwa. Itu RM80 sekilo. Itu orang biasa dengan saya tu. Elok saya nak bayar, ada orang mayu aku pula. Saya bayar 50 je, dia bayar 30 lagi tu. Jadi udah harga kurma tu RM50 aja sekilo. Itu untung jadi ustaz tu tahu. Dia macam nak jadi ustaz, Ramli tak nak jadi ustaz, Nizam tak nak jadi ustaz. Itu untungnya. Itu kurma. Boleh tahan berapa lama kurma? Bertahun-tahun boleh tahan ya. Itu kurma ya. Lagi apa? Dan mempunyai mayang. Yang mempunyai mayang. Mayang tu apa? Dia punya bunga tu ya. Biji-biji yang mempunyai kulit dan bau yang wangi. Kurma wangi tak baunya? Wangi ya. Itu contoh pengarang ni tau. Nabi Arifin ni dia orang agama. Tapi kalau kita contoh apa? Allah jadikan doyan. Doyan tu guna tak? Sedap tidak? Siapa tak gemar makan doyan kat tangan? Itu doyan Kalau tak ada makan tengah segar tu, simpan jadi tempoyak. Itu doyan mahal ke murah doyan? Mahal Tambah Musang King tu mahal no. Musang King tu ada orang di Batu Tiga tu. Dia jual 4 biji 1,000. 4 biji 1,000 doyan Musang King tu. Entah mana rupa, mana rasa entah, saya pun tak tahu ya. Itu doyan yang mahal ya. Di syurga esok ada tak doyan Musang King? Ada. Ada tak doyan di syurga? Serupa ke dengan doyan dunia ni? Tak sama. Dalam dunia ni doyannya ada yang berulat, ada yang mangkok, ada yang bonyok. Ya tak? Ya ke dah. Di syurga esok semua cantik, elok, tekan je sini tau. Lemon aja. Lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Tak ada macam dunia ni. Dunia ni makan banyak, makan sampai 2-3 biji seorang. Lepas tu dah mula. Bau mulut macam mana? Bau mulut orang melepas makan doyan macam mana? Bangor baunya bila wanginya. Itu dia. Itu kalau kita fahamnya itu, fikirkan itu, terasa ke tak terasa kebesaran Allah Ta'ala. Ini dah tujuan ni, supaya kita merasakan Allah Ta'ala maha sempurna, Allah Ta'ala maha besar, Allah Ta'ala maha gagah, Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha hebat. Macam tu terasa tu. Tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan di antaranya kurma yang punya mayang, biji-biji yang punya kulit dan bau yang wangi. Manusia diciptakannya dari tanah liat. Kita ni asal dari tanah liat. Udah besar, udah jadi orang. Udah jadi orang? Mati ke tanah. Udah jadi orang ke? Udah boleh berjalan, boleh bercakap.
Sudah boleh fikir ya. Segala. Mati pun tak ada. Dah mati jadi tanah balik ya. Itu manusia. Manusia diciptakannya dari tanah liat yang dibakar. Diciptakannya jin. Jin pun cipta Allah Taala juga dari nyalaan api. Jin itu datang dari api. Lalu Allah bertanya seperti kalimat tersebut. Apa pertanyaan tadi? Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban ya. Rahmat Tuhanmu yang manakah yang hendak kamu dustakan ya? Anak kamu dustakan. Wahai jin dan manusia. Hai jin dan manusia. Mana yang nak kamu dustakan? Mana yang kamu tak percaya? Mana yang kamu nak percikaikan? Lalu Allah sebutkan pula dua barat dan dua timur. Dua barat, dua timur. Ya. Allah sebutkan ya. Dua barat dan dua timur. Dua samudera yang melindung antara satu sama lain. Mengeluarkan mutiara dan marjan. Mutiara lah. Tak apa mutiara. Mutiara itu berada dalam perut tiram. Tiram tahu apa tiram? Satu jenis binatang laut yang namanya tiram. Buka belahkan perut itu keluarlah mutiara. Nak ngambil itu kan senang. Nak nyelam laut dulu. Nak cari tiram dalam laut tu berjuang dengan jerung, berjuang dengan buaya, berjuang dengan kayu dan sebagainya. Dapat tiram tu, belah perutnya keluarkan mutiara. Mutiara tu boleh dipakai, boleh jadi perhiasan ya. Jadi perhiasan itu mutiara ya. Ka'annahunnal yaqut wal marjan. Itu ada keadaannya yakut dan marjan. Permata sebenarnya yakut ya. Dan marjan. Marjan itu permata juga. Mana rupanya tak ya. Itu permata syurga ya. Di mana kapal-kapal berlayar di sela-sela ombak. Di celah-celah ombak itu maksudnya yang menggunung tingginya. Kapal tu di celah-celah ombak tu menggunung tinggi ya. Kemudian mana dia? Kemudian ditegaskan oleh Allah bahawa semua itu akan musnah. Habis semua hilang. Bukan. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap satu yang di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Yang tak binasa siapa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu yang tak binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa itu yang kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal ialah wajah Tuhan kamu. Wajah Tuhan itu maksudnya zat Tuhan. Tak ada binasa. Lain semua binasa. Gunung binasa, matahari binasa, bintang binasa, bulan binasa, binatang binasa, jin binasa, malaikat binasa. Habis binasa belakang. Malaikat maut pun mati. Malaikat maut itu apa kerjanya? Nyabut nyawa orang. Dia akhirnya mati tak? Mati juga. Itu malaikat maut ya. Yang tak mati hanya zat Allah Ta'ala. Mengapa Allah Ta'ala tak mati? Karena Allah Ta'ala hidup bukan pakai nyawa. Allah Ta'ala tak perlukan nyawa untuk hidup. Yang nak nyawa siapa? Yang nak nyawa siapa? Kita, manusia, jin, pokok semua tu. Makhluk semua nakkan nyawa. Nyawa tu Allah cipta, letak pada manusia, letak pada makhluk, letak pada binatang, letak pada semut, letak pada serangga, letak pada ikan, letak pada pokok. Itu yang mati tu. Sebab Allah kata kullu man 'alaiha fan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Apa nak ayat ni? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Allah tak ada nyawa, dan maka Allah mati ke tak? Tak mati ya. Allah tak mati kerana Allah hidup bukan dengan nyawa. Allah hidup dengan sifat al-hayyu-nya. Itu sifat Allah tu. Al-hayyu tu dia hidup. Dia tak perlu kepada nyawa. Nyawa tu ciptaan dia. Dia bagi kepada makhluk-makhluk dia. Sebab dia mati. Kita mati. Allah takkan mati kerana dia tak ada nyawa. Dia tak perlu kepada nyawa ya. Ya. Ke mana dia tadi? Seluruh isi bumi. Mana dia atas lagi tadi? Wajah Allah ya, yang tak akan musnah kerana dia mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Allah tu maha besar, maha mulia, dia tak akan mati. Seluruh isi bumi dan langit memerlukan Allah. Ya, saban saat. Apa tu saban? Setiap saat. Every second.
kita perlukan Allah. Itu yang kita sebutlah Allahus Samad. Allah lah tempat kita bergantung. Siapa tak nak kepada Allah, angkat tangan. Siapa tak bergantung kepada Allah, angkat tangan. Kita hendakkan Allah untuk bernafas, kita hendakkan Allah untuk memandang, kita hendakkan Allah untuk mendengar, kita hendakkan Allah untuk menyambung kehidupan. Ya tak? Ada bangkangan. Kita perlukan Allah, ya. Jadi seluruh isi bumi dan langit memerlukan Allah saban saat. Sebab itu Allah tidak pernah nganggur sekalipun sedikit. Sedetik pun tak pernah menganggur. Menganggur siapa? Tak ada projek. Itu nganggur. Allah ada projek tak? Ada, menghidupkan kita, menghidupkan manusia, menghidupkan binatang, mematikan binatang, mendatangkan penyakit, menyembuhkan penyakit. Itu kerja Allah Taala, ya. Sibuk dah Allah tu. Sibuk. Tapi senang ke susah dia buat? Senang aja. Baginya tak ada masalah. Wala yauduhu hifzuhuma, sambung. Wa huwal aliyyul azim. Baginya tidak ada masalah untuk mentadbir langit dan bumi kerana dia Maha tinggi lagi Maha agung. Allah tu Maha tinggi lagi Maha agung. Tak ada masalah. Allah nak mengerjakan perkara-perkara apa untuk mentadbir langit dan bumi, ya. Sedikit pun tak ada apa? Sedikit pun kita ni tak pernah lupa dengan Allah Taala. Sedikit pun kita tak pernah bergantung, tak pernah lepas gantung kepada Allah Taala. Mesti bergantung dengan Allah Taala saya. Setiap saat, ya. Walaupun sedetik. Kerana demikian Allah mencipta dan memelihara alam untuk jin dan manusia. Maka Allah akan mengadakan apa tu? Perhitungan dengan mereka. Esok akan ditanya. Apa saja kamu ada dalam dunia ni, esok di akhirat akan ditanya. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Apa pun yang tinggal, tak ada tinggal. Semua kan? Ada berapa mah? Tanya. Taubat pun tanya juga. Tanya. Tapi kalau buat baik, dapat pahala. Boleh tak tanya, boleh tanya juga. Ditanya juga. Apa kamu gunakan masa semayang? Bagus. Tanya juga. Apa kamu gunakan ilmu kamu mengajar? Bagus. Apa kamu gunakan pengetahuan kamu tentang Quran? Baca? Bagus. Ditanya juga. Bukan yang jahat ditanya, yang buruk tanya juga, yang baik pun ditanya juga, ya. Apa kamu gunakan kepiah untuk semayang? Okey, bagus. Apa kamu guna membawa? Tanya juga, itu lagi ditanya. Ngapa kamu suka ngati Ana? Betul. Ana tu anu betul. Ngapa kamu suka ngati Ramli? Ramli tu anu. Itu ditanya. Apa saja kita bercakap semua ditanya. Yang tak ditanya tak cakap. Diam tak ditanya, ya. Diam je tak tanya, ya. Orang bisu tu. Ya? Orang bisu tak ada. Dia tak cakap, tak tanya, ya. Kalau diam tak tanya. Tapi kalau cakap tanya. Ngapa kamu cakap? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus, dapat pahala. Tanya juga. Ya, kamu cakap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bagus tak? Bagus. Bagus. Tanya dia. Wirid? Cakap tak wirid? Tina, orang wirid cakap ke tak? Ada tu dia tanya tu. Dapat pahala? Pahala lah. Itu yang tanya. Dia tanya juga. Pahala dapat tapi tanya juga, ya. Apa saja kita cakap semua tanya. Ditanya oleh Allah Taala. Alright. Dan mana kita tadi, ya? Kerana demikian Allah mencipta dan memelihara alam untuk jin dan manusia. Maka Allah akan mengadakan perhitungan dengan mereka. Dan perhitungan itu diadakan di dunia sekarang. Bukan di dunia itu, ya. Perhitungan itu diadakan di dunia sekarang, tapi sebahagian besar nanti di alam akhirat. Di dunia ini pun hitung juga. Tapi di akhirat besok lagi kuat hitungannya. Ya. Lalu beralihlah keterangan tentang akhirat sebagai berikut. Ayat 37 sampai 78 itu lain kali lah kita baca, ya. Nak baca kejap ni dan untuk tak sembahyang asar. Ya. Dan 5 minit lagi. Kan 5 minit kemudian lagi. Iyalah 5 minit. Ini 5 minit ke nak habiskan dapat
ayat 37 sampai 78. Berapa ayat? 37 minit. 370 ayat. 37 ayat. Ya, 38 ayat. Berapa masanya? Korang-korang 1 jam untuk mengurai. Baca pun lambat, terus akan nak urai kan? Jadi yang baki itu kita akan baca akan datang ya. Alright, as of now cukup sekadar itu. Ada soalan? Tak ada soalan? Oh, bagus betul bagi petang ni. Tak ada siapa nanya, semua pandai-pandai belaka dah. Alhamdulillah. Ya? Manusia dijadikan tanah liat di Makkah. Dah hitam lah kan? Hitam lah. Tapi siapa putih kan? Boleh dah Allah putih kan? Boleh ya. Kalau dia hitam belaka lah. Kalau hitam macam sampai sior ya. Kalau saya hitam, mujur tak hitam benar, hitam-hitam juga tapi tak ada hitam benar. Tapi hitam, gigi putih kan? Gigi putih, tapi hitam. Kerana hitam tu. Kalau hitam betul, soya pun tak ada. Tahu siapa soya? Ada mama tu. Hitam tu kan hitam tu dah kentung. Dah kentung ya. Alright, sekian dulu. Ampun maaf ya. Melawak-lawak aje pun ya. Kalau tak melawak macam? Kalau tak melawak boleh dia mengangguk je depan ustaz ya. Tapi lawak dia ada makna. Mudah memang lah lawak nak betul-betul. Jangan saja-saja nak melawak. Barang siapa berkata sesuatu perkataan yang boleh menyebabkan orang tu gelak ketawa, maka bersedialah untuk dimasukkan dalam neraka. Kalau saja-saja. Saja-saja neraka. Saja nak buat orang gelak. Mana Maharaja lawak tu banyak. Janganlah. Jangan. Walau pandai melawak pun jangan jadi pak lawak ya. Esok masuk neraka tak lalu kita dengar ya. Jangan. Lagi dia ketawa terbahak tu lagi. Lagi tak elok. Lagi tak bagus. Alright, sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.